Terima kasih. Tuan Yang Ketua, saya diberi laluan. Okey, soalan abang kedua, very specific. Dalam salah satu daripada 11 alasan kenapa Bagan Datuk perlu dilepaskan yang dikemukakan oleh AG, alasan nombor 9 berbunyi, saya baca, dakwaan dalam representasi Datuk Seri Zahid bahawa ada pendakwaan terpilih selective prosecution daripada rejim kerajaan sebelum ini. Jadi penting untuk pihak pendakwa raya dan SPRM melihat dan turut menyiasat. Soalan saya, adakah ini merupakan satu isyarat baru daripada kerajaan Madani? Kalau sekiranya ada representasi mengatakan seseorang itu dituduh secara pendakwaan terpilih, kes itu akan dihentikan dan ianya akan diminta DNAA dan sebagainya untuk dikaji dan disiasat semula. Yang keduanya, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, jelas soalan kedua, adakah Yang Amat Berhormat Tambun akan hadir ke Parlimen untuk memberikan penjelasan mengenai isu DNAA seperti mana kenyataan beliau pada hari Jumaat baru-baru ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, beri laluan. Terima kasih abang keduaku. Okey, macam inilah saya nak jawab. Sebenarnya alasan yang disebut oleh Jabatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara ialah keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara pada 4 bulan. Itu adalah hari ini mantan Peguam Negara. Sebenarnya saya nak sebut di sini Tuan Speaker, saya memang tak boleh jawab justifikasi Peguam Negara sebab saya sebut dalam perlembagaan, tak ada apa-apa dalam perlembagaan ini yang saya sebut tadi dalam 145 ni menyatakan bahawa kuasa budi bicara Peguam Negara dan Peguam Negara harus melaporkan kepada Menteri Kabinet atau Perdana Menteri, tak ada langsung. Jadi saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Sebab budi bicara yang saya sebut tadi tu, saya pegang pada pangkal ayat dia budi bicara ialah budi bicara ni budi bicara yang diberi oleh perlembagaan yang mana dia boleh mendakwa dan menarik pendakwaan. Itu hak dia dalam perlembagaan. Sampailah hari kita di dalam parlimen ini bersetuju untuk membuat pindaan kepada perlembagaan. Nak menentukan apakah sebenarnya bearing yang boleh. Ada sebut moratorium, ada sebut kes politik boleh, ada kata kes, saya tak tahu. Itu sebab jawatankuasa hak yang mana Yang Berhormat sahabat-sahabat saya belah sana menjadi ahli, kita meletakkan dalam 2 task force, iaitu empirical study dengan di segi regulasi untuk menilai semula. Saya nak tegang sikit sebelum saya jawab soalan abang kedua saya ialah dia pun pernah jadi Menteri Undang-Undang, dia pun tahulah. Dan saya percaya Yang Berhormat Kota Baru lagi pakar daripada saya. Tapi mungkin kerana dia abang, dia lupalah ataupun dia buat-buat lupa. Jawab. Tapi tak ada masalah. Saya boleh tegang. Jawab. Dengan izin. Yalah, kejap belum habis lagi. If not, I'll take you out for coffee lah. Sian adik saya je. Jujur adik. Adik menunggu. Macam ni Yang Berhormat. Bila kita nak buat perkara bacaan kepada yang disebut study ni, empirical study ni, saya sebenarnya menyebut 1 tahun, tapi Jabatan Peguam Negara beritahu saya dia nak 1+1, 2 tahun. Alasan dia lah macam yang berlaku dalam Parliament Services Act. Pegawai-pegawai parlimen semuanya tak nak open service. Maknanya dia tak nak close service, dia nak open service yang dia boleh pindah pada agensi kerajaan lain. Mereka di belakang saya ni, yang ramai muka garang-garang ni, dia Judicial Legal Service. Dia tak nak hanya menjadi pakar pendakwa. Dia nak ada perasaan dan pengalaman jadi hakim, Sessions Court Judge, Magistrate Judge, dan paling penting menjadi penasihat kepada kerajaan negeri. Sebab pengalaman ini akan memberi mereka satu karier yang begitu hebat. Jadi saya pun rasa kerajaan Madani ini kerajaan mau berlaku adil. Kita tidak akan paksa, kita akan dengar rintahan mereka. Jadi saya nak bagi jawapan kedua saya. Format di United Kingdom. United Kingdom ni dia punya peguam negara bukan orang politik, dia ada undang-undang khas. Sebab dia nak tentukan bahawa peguam negara tu dalam melaksanakan kuasa dakwaan tu, dia adalah kuasa dakwaan yang terkawal. Walaupun dia ada budi bicara, tetapi budi bicara ni ialah budi bicara yang terkawal. Kemudian kita ada pula sistem yang disebutkan yang berlaku di Australia. Australia punya peguam negara tu dia boleh menjadi juga front bench menteri kabinet.
Dan ini yang sebenarnya berlaku masa, kalau kita ingat, saya dah sebut banyak kali. Kita pernah ada Menteri UMNO, arwah Tan Sri Hamzah, arwah Tan Sri Abu Kadir. Tan Sri, dua menteri kabinet daripada front bench daripada UMNO. Kalaulah kata hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan bahawa kami ni, salah satu pada kami, mungkin saya lah, jadi peguam negara. Kuasa yang ada dengan saya bukan saja menasihati kerajaan tetapi menentukan pendakwaan, bukan pendakwaan. Jadi bila Yang Berhormat belah sana kata ini adalah niat selective prosecution, berkemungkinan ada sebab orang politik, kemungkinan. Tetapi kerana hari ini apa yang ditakbirkan pada dalam kerajaan kita pada hari ini, kita ni yang pegang jawatan front bench kerajaan ataupun ahli-ahli parlimen belah sana tidak menjadi peguam negara kerana kuasa yang ada tu begitu besar. Itu sebabnya daripada dulu yang saya bercakap, pemisahan tu wajib dan wajar. Tetapi pada hari ini, Kerajaan Madani bercakap tentang pemisahan kuasa tu wajar, tetapi perlu diadakan satu kajian. Sama ada pindaan itu wajib, perlu dibahas di dalam parlimen kerana parlimen lah yang akan menentukan di bawah perlembagaan untuk mengubah undang-undang itu ataupun memberi tafsirannya baru ataupun membuat pindaan kerana yang menentukan penentu kepada hala tuju sistem keadilan dalam negara kita ialah kita dalam sebagai ahli parlimen. Itu sebabnya di sini pindaan perlembagaan ialah 148. Kalau kita ni 148 dah nak dapat, saya ni reformasi institusi semua saya nak buat. Tiba-tiba 148 turun 147. Macam mana saya nak dapat? Besok lusa ada yang diajak bercinta lagi 7, 8, 9, 10. Macam mana nak buat reformasi institusi kalau parlimen tidak stabil kerana kerajaan tidak dapat membuat pindaan pada perlembagaan. Saya tak tahu, mungkin sahabat saya belah sana, abang saya nombor 1, abang saya nombor 2 akan memberikan komitmen. Kami akan memberikan persetujuan kepada semua pindaan perlembagaan. Itu dia katalah kemungkinan. Tapi saya tak tahu mungkin ke tidak. Tapi untuk berlaku dia perlu kita buat kajian. Ketiga, Yang Berhormat tanya saya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab? Tuan punya badan ada di sini. Saya bukan Perdana, dia buat good tu dia jawab lah. Besok insyaAllah 2,5 ke 3,5. Jadi soalan-soalan tu mungkin Yang Berhormat boleh tanya. Tetapi komitmen daripada kita kerajaan hari ini, kita akan menentu bahawa kita perlu berlaku adil. Supaya study ini kita akan buat dan saya percaya bahawa di dalam jawatan kuasa kita ni kita ada timbalan saya, Tuan Ram Kapal Singh, Tuan William Leong daripada Selayang, Tuan Sani Zbaran, Rayan daripada Ahli Parlimen Julutong, Datuk Wira Masih Menyati daripada Ahli Parlimen Masjid Tanah. Kemudian kita ada bersama kita Yang Berhormat Datuk Cik Muhammad Zulkifli, Ahli Parlimen Besut dan juga wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Bahagian Hal Dewan Undang-Undang, Suruhanjaya, Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, SPKP, Kementerian Kewangan, MOF dan Jabatan Perkhidmatan. Tuan Speaker, kalau kita berjaya membuat pindaan kepada Parliament Services Act, kita juga memerlukan 2/3 undi daripada Parlimen. Tetapi implementasinya, Tuan Yang Di-Pertua, akan memakan masa antara 2 hingga 3 tahun. Bererti semua undang-undang pindaan kepada institusi kerajaan pada tahap yang tinggi ni Yang Berhormat sila gulung. Jadi kejap saya akan cuba sedaya baik memberi jawapan secara bertulis Tetapi saya nak terang di sini, seperti yang saya kata, kami ini kerajaan hashtag kami we walk the talk. Kita bukan hashtag we don't talk and we don't walk. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih pada Tuan Dengan Yang izin dan ada semua seminit sahabat-sahabat. lagi. Ada seminit lagi.